saya Nurfatin Hazwani binti Muhajinar yang juga memegang sebagai pengarah kepada lakonan ini. Tugas saya adalah saya telah membahagikan tugas kepada semua ahli. Antara tugas-tugas yang saya bahagikan antaranya ialah pertama, penulis skrip. Yang kedua, mereka kostum. Yang ketiga, prop. Yang keempat, teknikal atau multimedia. Yang kelima ialah video editor, disebabkan assignment kita tak dapat dilaksanakan dalam bentuk persembahan. Jadi saya melantik kru sebagai video editor. Selebihnya, saya membahagikan tugaskan ahli pada pelakon. Jadi dalam cerita ini ada 6 watak utama dan 3 watak sampingan. Antaranya 6 watak utama itu ialah Puteri Seadong, Hang Jebat, Puteri Sejinjang, Puteri Santubong, Tun Fatimah dan Hang Lipo. Manakala watak sampingannya pula ialah Tun Mutahir, Raja Julan dan Cik Siti Wang Kembang. Saya juga sebagai pengarah, saya juga memainkan watak, iaitu watak Cik Siti Wang Kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arina binti Zainal, penulis skrip, merangkap penolong pengarah dan juga salah seorang pelakon bagi drama Pahlawan Muda. Di sini saya akan menerangkan mengenai proses-proses penghasilan skrip. Yang pertama, saya membuat kajian, misalnya dari segi watak-watak yang wujud dalam drama-drama tradisional. Maknanya saya membuat kajian watak apa yang ada pada dalam drama-drama tradisional yang ditulis. Kemudian kedua, saya mengkaji sendiri perwatakan yang dibawa oleh pahlawan-pahlawan masa dulu. Misalnya seperti kita lihat Hang Jebat ni, walaupun dia seorang yang taat kepada raja, tapi bagi dia keadilan ni masih nombor 1. Yang kedua, saya juga mengkaji hubungan yang wujud. Misalnya ibu Puteri Seadong iaitu Cik Siti Wang Kembang. Mereka merupakan mak dan juga anak angkat. Kemudian saya melihat sendiri, mengkaji sendiri, saya melihat sendirilah maknanya pelakon-pelakon kita ni boleh bawa ke tidak watak-watak yang diberi. Maknanya saya akan bincang dengan pengarah dari segi latihan watak-watak kepada para pelakon, sebab kita nak tengok sama ada pelakon-pelakon kita ni boleh bawa ke tak watak-watak yang diberi. Kalau kita terus bagi je, mungkin mereka tak dapat nak menghayati watak, menghayati emosi dan sebagainya. Kemudian saya juga selitkan prosa-prosa tradisional seperti syair, sloka dan juga pantun, yang mana kalau kita tengok drama-drama dahulu kan pasti ada berpantun, bersyair, bernyanyi dan bersloka. Maknanya ini merupakan drama tradisional, maknanya saya juga selitkanlah prosa-prosa tradisional. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rashidah binti Rashid. Dalam pementasan teater drama Pahlawan Muda, saya merupakan kru produksi. Saya memegang peranan sebagai seorang juru teknikal dan juga juru props. Sebagai juru teknikal, saya mengendalikan poster untuk pementasan teater Pahlawan Muda. Manakala untuk props, saya mengendalikan props bagi drama Pahlawan Muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Imsraya binti Azman, berperanan sebagai seorang pereka kostum dan juru solek dalam drama Pahlawan Muda ini. Okey, baiklah. Berdasarkan drama Pahlawan Muda, saya berperanan sebagai seorang pereka kostum. Sebagai seorang pereka kostum, saya kena memastikan dan membuat sedikit kajian bagaimana cara untuk pelakon menggayakan busana mereka. Jadi saya perlu mendapatkan idea seorang pendekar seperti Han Tuah. Saya perlu melakukan bagaimana pakaian yang digayakan pada zaman tersebut. Dan Han Tuah adalah rakyat biasa tetapi mempunyai kemahiran dalam pertarungan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak letakkan bajunya yang sesuai, sebagai contoh. Manakala dari segi juru solek pula, saya menggayakan bagaimana untuk menggayakan dari segi muka, untuk menunjukkan dia seorang yang gagah dan berani. Dengan muka tersebut perlu diletakkan seperti misai dan sebagainya. Jadi itulah antara peranan saya sebagai seorang pereka kostum dan juru solek dalam drama Pahlawan Muda ini. Jadi mari kita lihat bagaimana saya menerangkan
tentang pakaian-pakaian yang digayakan oleh para pelakon kita. Busana Puteri Saadong. Busana Puteri Saadong ini mendapat inspirasi daripada dua gambar berikut. Perkara yang perlu ada pada busana Puteri Saadong adalah baju kurung, samping, aksesori, dokoh dan kain samping pada kepala. Perkara ini sangat wajib pada busana Puteri Saadong. Bagi solekan pada Hafizah pula adalah mempunyai rias wajah yang ceria atau menarik dan tidak mempunyai solekan yang terlalu berat kerana dapat menimbulkan kecantikan semula jadi Hafizah yang sudah sememangnya cantik. Busana Hang Jebat. Busana Hang Jebat ini saya mendapat inspirasi daripada dua gambar berikut. Perkara yang perlu ada pada busana Hang Jebat adalah baju Melayu, samping, tanjak, kain pelikat dan keris serta seluar hitam. Pada solekan pada busana Hang Jebat adalah dia merupakan seorang yang garang. Jadi saya perlu membuat solekan yang garang pada wajah Hang Jebat. Busana Puteri Santubong. Busana Puteri Santubong saya mendapat inspirasi daripada dua gambar berikut. Perkara yang perlu ada pada busana Puteri Santubong adalah set baju Melayu, samping, kain songket, kain selendang, doku, aksesori serta pada solekan wajah adalah solekan yang lembut tetapi kelihatan gagah dan Auni sebagai Puteri Santubong. Busana Puteri Senjinjang. Busana Puteri Senjinjang saya mendapat inspirasi daripada dua gambar berikut. Perkara yang perlu ada pada busana Puteri Senjinjang adalah baju kebaya, kain selendang, samping, kain batik, aksesori dan pada solekan Akilah sebagai Puteri Senjinjang adalah solekan yang lembut dan berkeyakinan. Hal ini demikian kerana Akilah tidak perlu solekan yang tebal kerana supaya dapat menimbulkan kecantikan semula jadi dan kelihatan sangat cantik. Busana Puteri Hang Lippo. Busana Puteri Hang Lippo ini saya mendapat inspirasi daripada dua gambar berikut iaitu Mirafizah sebagai modelnya. Gambar ini adalah pakaian Puteri Cina yang berwarna merah. Perkara yang perlu ada pada busana Puteri Hang Lippo adalah jubah atau belas berlengan longgar merah berselendang, aksesori kipas dan melebihkan kepada warna merah. Kemudian solekan pada Puteri Hang Lippo adalah sedikit tebal iaitu pada gincu yang sangat merah menyala untuk menunjukkan sikap garang Puteri Hang Lippo tersebut. Busana Tun Mutahi. Busana Tun Mutahi ini saya mendapat inspirasi daripada dua gambar berikut yang dimodelkan oleh Beto Kushari. Pakaian tersebut sangat segak jika digayakan. Perkara yang perlu ada pada busana Tun Mutahi adalah baju Melayu, cekak musang, samping, terkolok, keris, capal, bengkung dan kain pelikat. Perkara ini perlu ada pada pakaian busana Tun Mutahi yang saya rancang. Kemudian solekan pada wajah busana Tun Mutahi adalah kelihatan garang dan tegas. Dan berikut adalah pakaian yang digayakan Izzat sebagai Tun Mutahi. Busana Tun Fatimah. Busana Tun Fatimah ini mendapat inspirasi daripada dua gambar berikut iaitu gambar seperti orang lama yang berpakaian baju kurung dan Datuk Siti Nurhaliza yang berpakaian Puteri Perak. Gabungan daripada dua gambar ini akan membentuk busana Tun Fatimah. Perkara yang perlu ada pada busana Tun Fatimah adalah baju Melayu, kain batik, samping, kain soket dan aksesori bunga. Pada solekan pada Ashikin sebagai Tun Fatimah adalah kelihatan lembut dan mesra. Video tersebut adalah persalinan Tun Fatimah yang digayakan oleh Ashikin. Pada gambar pada sebelah kiri adalah cara Ashikin menggayakan pakaian tersebut. Busana Cik Siti Wan Kemang. Busana Cik Siti Wan Kemang ini saya mendapat inspirasi daripada dua gambar berikut. Jika dilihat pada gambar tersebut, busana Cik Siti Wan Kemang ini seperti sangat unik kerana dengan pakaiannya, kain songketnya, dengan keris dan sebagainya menunjukkan dia sangat cantik, lembut tetapi gagah dan kuat. Jadi perkara yang perlu ada pada busana Cik Siti Wan Kemang adalah kain songket, kebaya labuh, aksesori kepala, leher dan tangan dan keris. Pada solekan busana Cik Siti Wan Kemang adalah seorang yang berseri dan gagah dan sedikit tebal. Busana Raja Shulan. Busana Raja Shulan ini saya mendapat inspirasi daripada dua gambar berikut. Daripada gambar berikut,
Saya lihat baju tersebut sangat segak untuk dipakaikan. Perkara yang perlu ada pada busana tersebut adalah set kurta, kain selendang, seluar, aksesori kepala atau leher. Bagi solatkan pada Raja Chulan adalah seperti riak wajah bengis dan ditambah misai supaya kelihatan sangat garang untuk solatkan Raja Chulan. Itu saja dari saya, Nur Misraya binti Azman, sebagai seorang pereka kostum dan solatkan. Kabarnya tentang setiap seorang. Saya Muhammad Izan Izzat bin Maisha sebagai Tun Mutahir dalam drama Pahlawan Muda. Jangan lupa saksikan drama Pahlawan Muda. Tun Mutahir seorang yang baik, mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang bendahara raja kepada Raja Cholan. Jadi, jangan lupa saksikan drama Pahlawan Muda. Saya Nur Arina binti Zainal, merupakan penulis skrip bagi drama ini. Saya juga merangkap penolong pengarah dan juga salah seorang pelakon bagi drama Pahlawan Muda. Saya memegang watak sebagai Hang Lipo, yang mana seperti kita tahu Hang Lipo berasal daripada China, dan juga kawan baik kepada Tun Fatimah. Mendengar kabar angin mengenai Tun Fatimah dari China, dia datang berjumpa dengan Tun Fatimah. Apa kabar angin? Itu ya. Hai, saya Nur Fadil Hazwani binti Muang Junal yang memegang watak sebagai Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Kembang adalah seorang puteri yang sangat cantik yang tinggal di negeri Kelantan. Cik Siti Wang Kembang mempunyai anak angkat iaitu Puteri Saadong. Dalam cerita ini, Cik Siti Wang Kembang memainkan peranan penting untuk meleraikan kemarahan Raja Chulan. Cik Siti Wang Kembang datang ke istana dengan permintaan Puteri Saadong untuk meleraikan atau mengeluarkan Tun Mutahir daripada fitnah oleh orang lain. Jadi itu sahaja peranan saya dalam lakonan itu. Saya hanya memainkan satu watak iaitu Cik Siti Wang Kembang yang hanya memegang satu dialog dalam satu babak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Hafizah binti Muhammad Omar. Saya memegang watak sebagai Puteri Saadong. Puteri Saadong merupakan seorang yang mempunyai 6 orang sahabat, iaitu Han Jebat, iaitu saya Puteri Saadong, Puteri Sejinjang, Puteri Santubong, Tun Fatimah dan Puteri Han Lipo. Dalam cerita ni, Puteri Saadong merupakan seorang sahabat karib kepada Han Jebat. Mereka sering berjumpa untuk bermain-main, tetapi pada suatu hari apabila mereka berenam berkumpul dan mereka mendapati Tun Fatimah iaitu rakan mereka mempunyai muka yang sangat muram. Jadi mereka bertanya, mereka mencari penyelesaian mengapakah rakan mereka bersikap sedemikian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syairah Akila binti Syamsuri melakukan watak sebagai Puteri Sejinjang. Berdasarkan drama Pahlawan Muda ini, Puteri Sejinjang merupakan adik kepada Puteri Santubong yang menjaga bumi Sarawak. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang berasal dari dunia khayalan, bukan dari bumi.
berdasarkan drama ini juga, Putri Selinjang merupakan seorang yang lemah lembut, baik hati. Perkara ini kita boleh lihat berdasarkan pewatakan Putri Selinjang dengan Putri Santoso. Jika kita lihat di dalam drama ini, Putri Santoso suka mencari gaduh dengan Putri Selinjang, tetapi Putri Selinjang tidak pernah melawan pergaduhan tersebut. Jadi untuk kamu semua untuk melihat kisah lebih lanjut mengenai drama Pahlawan Muda ini, jangan lupa saksikan drama Pahlawan Muda ini pada 4 April 2020 di Amuddin Baki. Selamat sejahtera semua, nama saya Michelle Nini dan saya memegang watak sebagai Raja Cholen di drama Pahlawan Muda. Raja Cholen merupakan pemerintah di negeri Langloi. Baginda merupakan seorang yang mudah mempercayai kata-kata pembesar dan Baginda juga mempunyai hubungan yang rapat dengan Tun Mutahid. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Hidayatul Ashikin dan saya memegang watak sebagai Tun Fatimah. Tun Fatimah merupakan seorang yang sangat bertuah kerana dikelilingi oleh rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang sentiasa berada di sisinya pada waktu yang senang ataupun susah. Semangat jitu yang dapat kita kutip daripada drama pendek Pahlawan Muda ini dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Sebagai pemegang watak Tun Fatimah pula, saya perlu menunjukkan sifat sopan santun seorang perempuan Melayu dan juga sifat keberaniannya dalam menghadapi masalah. Oleh itu, jangan lupa saksikan drama pendek Pahlawan Muda ini dan saksikan bagaimana pengembaraan Tun Fatimah dan rakan-rakannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rasmiati Adriana Oli binti Raslan dari PSMP 7. Dalam teater Pahlawan Muda kanak-kanak kali ini, saya memegang watak sebagai Putri Santoso. Putri Santoso ni bersifat tegas dan juga seorang pemarah. Dia selalu bergaduh dengan adik dia, Putri Sejinjang. Putri Santoso dengan Putri Sejinjang ni berasal dari negeri Kayangan dan mempunyai kuasa untuk memberhentikan masa. Putri Santoso dan juga Putri Sejinjang turun ke bumi untuk menyelamatkan ayahanda kepada Tun Fatimah, iaitu Tun Mutahid yang difitnah oleh pembesar-pembesar negeri Langgyu. Negeri Langgyu ni terletak di antara Melaka dan juga Temasek. Mereka juga turun ke bumi untuk bertemu dengan rakan-rakan mereka lah, seperti Han Jebat, Tun Fatimah dan ramai lagi. Kalau tahu lebih lanjut Pahlawan Muda ni, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdullah, memegang watak sebagai Hang Jebat dalam drama Pahlawan Muda. Seperti yang kita tahu, Hang Jebat merupakan salah seorang daripada 7 pahlawan bersaudara. Merupakan seorang yang tegas, berani dan sangat gagah. Beliau juga mempunyai semangat kesaudaraan. Beliau merupakan sahabat baik bagi Hang Tua. Mereka berdua bersama-sama dan berlatih seni bela diri silat bersama tok guru mereka. Persaudaraan diuji dengan satu fitnah yang secara tiba-tiba menguji persaudaraan mereka. Saksikanlah dalam drama Pahlawan Muda.
Ampun tuanku, maafkan Patik kerana lambat tiba pertemuan kita hari. Patik baru saja habis bersilat bersama tuan dengan tubuh sini. Jarak ke sini agak jauh, 15 batu jauh. Sekiranya berjanji, tepatilah masa. Sepatutnya tiada alasan untuk Tuan Hamba lewat kerana janji telah termaterai. Musnahlah negara kalau Tuan Hamba yang menjadi pemerintahan nanti. Ampun tuanku, maafkan Patik. Hai, baiklah, Patik maafkan. Tapi ingat, jika berjanji harus ditepati. Dengarkan ini. Air melata di hujung kota, dingin segar di lubuk hati. Tidak mengota, janji dikata. Jasadnya bukar, jiwanya mati. Kanda ini suka membutuhkan Adinda. Kemana Adinda menjakkan kaki, pasti Kanda ada sekali. Jika Adinda ke Sarawak, Kanda pun pasti ada. Ish, tak faham Adinda. Patik berpijak di tanah ini untuk berjumpa dengan kamu berdua. Itu saja. Tetapi itu dan pula yang Patik terima. Tidak mengapalah. Jebat, Seadong, mari kita pergi ke Tasik Cermin di Perak, tempat kita selalu bercanda. Marilah. Sudah cukup. Sang tubuh. Sejejak. Telagah saja kamu berdua. Nanti murka pula ayah dan tuanku. Sudah, mari kita pergi sekarang. Ya, sudah lama kita tidak bersua. Agak sibuk kebelakangan ini. Tidak apa-apalah Tuan Hamba. Lagi pula Patik rindu mahu bergurau senda dengan Tuan Hamba. Usahlah menangis. Ceritakan pada Patik. Patik akan bantu sedaya Patik. Jadi, masing-masing sudah mengetahui apa yang terjadi pada rakan taulan kita? Tun Fatimah? Begini ceritanya. Aduh malang Tun Mutahir, nama tercemar kerana fitnah. Bukan niat rebut kuasa, cerita direka pembesar biasa. Menjunjung perintah tuanku untuk datang menghadap. Ampun beribu ampun. Dengarkanlah dahulu penjelasan Patik. Sesungguhnya kabar angin yang tersebar di pelosok negeri itu tidak benar. Ada kepada suatu hari kabadikara pembesar negeri, fitnah dilempar berhaluan kiri, cemarlah nama tiada seri. Tidak percaya, semua itu hanyalah omongan kosong. Hulu balang bawa Tun Mutahir ke bilik bawah tanah sekarang. Tidak mungkin. Beta mendengar sendiri dari mulut para besar tentang perkara itu. Masakan para besar saja membuat onar dan menipu beta. Ampun tuanku. Dengarkan Patik dulu tuanku. Jauh Patik datang semata-mata kerana 5 pahlawan itu tuanku.
Sejinjang putri menumbuk padi Hai semua, bagaimana dengan rakaman video kami? Okey, memandangkan negara kita sedang mengalami krisis COVID-19 yang semakin menular dan perintah berkurung dilaksanakan, saya sebagai pengarah, kru produksi dan pelakon hanya mampu merakam video dan berusaha menjayakan teater kanak-kanak ini. Yang berusaha menjayakan teater kanak-kanak pahlawan muda ini melalui kaedah maya. Hasil daripada cerita ini, saya dapat simpulkan cerita ini berkisarkan 5 pahlawan muda yang berusaha membantu Tun Muntahi yang difitnah oleh para pembesar di negeri Langyung. Keakraban 5 pahlawan ini dapat menimbulkan satu nilai, iaitu nilai kerjasama dan menghormati satu sama lain. Diharapkan anda semua terhibur dengan menonton video teater ini. Sekali lagi, saya sebagai pengarah yang mewakili semua kru produksi Mahawangsa dan juga para pelakon ingin memohon maaf atas segala kesilapan teknikal yang terdapat dalam video ini. Kita jaga kita pahlawan muda. Putri Santubong, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Malisi ada dapat dilawan, anak dak dewa Tun kayangan. Santubong putri bertadur kain malam. Sejinjang putri menumbuk padi ditikam batang belida sampai terkena sejinjang kepala, lalu bertabur jadi pulau kerak. Putri Santubong, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Malisi ada dapat dilawan, anak dak dewa Tun kayangan.
Kisah sempupong, kisah sejinjang, asal berkawan jadi musuhan. Kini tok tinggal jadi kenangan, pakai ikatan sepanjang zaman.